Okey, bagi screen cikgu sekejap. Sebab cikgu kena nampak belaka. Video pengajaran cikgu nampak. Okey, awak nampak tak? Slide awak. Nampak. Okey, bab 5. Okey. Kalau awak nak on camera, on lah. Jangan awak dah on camera, awak tak ada, awak hilang Okey, ni cikgu dah bagi syarat lagi. Kan bagi syarat. Apa awak malu nak on muka? Nama tak nampak Okey. Jirim dalam alam. Okey. Jirim ni adalah ada dua yang teori awak perlu faham. Jirim ialah mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya satu benda yang sekeliling yang kita ada ni adalah jirim. Kebanyakan semua jirim. Mempunyai jisim. Jisim maksudnya kalau kita timbang tu ada berat. Istilah biasa kita panggil berat. Tapi istilah sains berat tu adalah jisim. Kalau pen ke botol minyak ke awak timbang mesti ada berat berapa gram, betul? Jadi suatu benda yang mempunyai berat dan mempunyai ruang. Okey. Buku ke ni ke mempunyai ruang. Awak timbang ni lepas mempunyai ruang, dia mesti adalah jirim. Maksudnya jirim awak kena tahu mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Faham? Respon sikit, takut hilang ni awak dok on camera. Okey. Faham ke? Okey. Definisi sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Istilah yang cikgu share screen ni. Okey, mempunyai jisim memenuhi ruang. Itu adalah jirim. Okey. Contoh jirim. Macam awak sekarang manusia. Kita kan ada jisim. Okey. Haiwan, mudah saja. Udara, meja, apa ada yang sekeliling benda-benda di sekeliling kita adalah jirim. Tanah dan banyak lagi lah. Okey. Contoh bukan jirim. Macam mana kita nak tahu contoh bukan jirim? Yang kita tak boleh nak timbang. Yang kita tak tahu dia punya jisim macam mana tapi kita tahu benda tu wujud. Okey, jadi contoh bukan jirim adalah tenaga haba. Macam mana kita nak timbang tenaga haba? Boleh tak timbang dia? Boleh. Boleh. Kita rasa bahan panas dia, betul? Rasa bahan panas, jadi maksudnya itu adalah contoh bukan jirim. Matahari. Apa lagi gambar ni? Gambar menunjukkan contoh bukan jirim. Okey, tenaga elektrik. Kita menggunakan tenaga elektrik tapi kita tak tahu macam mana rupa tenaga. Kita hanya merasai sahaja. Rasa ada current elektrik. Okey. Tenaga bunyi. Kita mendengar bunyi. Sekarang awak dengar cikgu cakap. Cikgu dengar suara awak. Tetapi adakah suara itu kita tahu jisim dia? Kita tahu duduk kat mana? Tidak kan? Sebab bunyi adalah dikeluarkan melalui gelombang. Jadi ia ia adalah contoh bukan jirim. Lagi apa? Keadaan vacuum. Tahu apa itu vacuum? Tahu tak? Sebut je vacuum, apa yang awak faham berkaitan dengan vacuum? Bukan vacuum rumah tau. Jangan ingat sebut vacuum, vacuum rumah, mop lantai. Bukan gitu. Vacuum adalah satu keadaan di mana tiada, orang kata tiada udara. Maksudnya tiada udara, kawasan satu benda tu dia tiada udara itu dikeluarkan. Maksudnya vacuum lah. Okey. Jadi kita tidak boleh timbang lah. Okey. Apalagi bayang-bayang. Kita tahu bayang-bayang tu wujud tapi kita tak boleh nak, kita tak tahu jisim dia berapa, nak ruang mana, kita hanya nampak sahaja. Macam bunyi kita hanya mendengar sahaja. Okey, tapi dia tiada ruang. Okey, faham? Boleh beza jirim dan bukan jirim? Boleh beza tak? Boleh. Boleh. Okay, seterusnya. Awak kena memahami apa dia sifat fizik. Okey.
Dalam buku teks awak, sifat fizik, muka surat 140. Okey. Sifat fizik adalah sifat yang dapat diukur menggunakan deria atau alat pengukur. Okey. Maksudnya kita menggunakan deria, kita ada 5 panca indera, okey, dan menggunakan sesuatu alat untuk mengukur. Ia tidak melibatkan pembentukan bahan baru. Okey, sifat fizik. Okey. Contohnya, kebolehan melarut. Contoh awak buat, tadi dah makan kan? Awak buat air Milo. Awak buat Milo kan dia? Awak letak Milo, letak air, awak tak gula ke? Cikgu tak letak gula, letak susu. Dak pun Milo kosong. Awak kacau. Larut tak Milo tu? Larut tak? Larut. Kita bagi dah kuatnya. Okey, kebolehan melarut. Jadi maksud ini adalah salah satu sifat fizik. Okey, kebolehan melarut. Takat didih. Okey, suhu panas berapa darjah Celsius? Cepat. Suhu takat didih, suhu panas. Suhu air mendidih berapa darjah Celsius? 100 Celsius. Suhu sejuk beku berapa? Suhu sejuk beku 0 Celsius. Okey. Takat lebur, takat didih. Itu adalah contoh-contoh sifat apa dia kata? Sifat fizik. Okey. Kebolehan melarut, takat didih dan takat lebur. Ia tidak mengubah menjadi bahan baru. Cuma mungkin ia boleh mengubah bentuk keadaan. Tapi bukan menjadi satu bahan yang baru, sifat fizik. Okey. Kekondaksian haba. Apa maksud kekondaksian? Pengaliran haba. Contoh satu benda, contoh kita panaskan satu rod logam ataupun senduk. Senang, ambil kat dapur awak senduk. Senduk logam. Kalau awak letak kat api dapur tu, kalau tiada pemegang penebat yang kayu tu, awak rasa panas tak? Panas tak rasa? Panas. Kan? Jadi bermakna senduk itu mengandungi, memberi pengaliran haba kepada tangan awak. Daripada api ke hingga awak boleh rasa panas tu. Itu maksud kekondaksian, iaitu pengaliran haba. Okey, jadi sifat fizik adalah kebolehan melarut, takat didih, takat lebur dan kekondaksian haba. Contoh-contoh sifat fizik, di mana sifat fizik ialah sifat yang dapat diukur menggunakan deria atau alat pengukur. Okey, faham Okey, mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri ketumpatan. Ketumpatan kita belajar topik yang lalu dah kan? Faham? Okey, ketumpatan, apa maksud ketumpatan? Jisim, bahagi, isi padu. Ingat lagi tak? Apa? Ingat. Jisim, suatu jisim, kita bahagi isi padu. Dapatlah ketumpatan. Okey. Ketumpatan menentukan satu benda itu terapung ataupun tenggelam. Okey, itu yang lalu dah kan? Satu bahan. Okey, contohnya bola terapung di atas air, kurang tumpat daripada air. Okey. Mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri, takat lebur. Okey, ni macam cikgu ceritalah takat lebur. Atau awak masak tadi buat toast bread ke apa ke, masak sehingga takat lebur dia berapa darjah. Aiskrim melebur. Akhirnya melebur daripada keras, leburlah menjadi cair, bertukar keadaan. Takat lebur, awak kena faham apa maksud takat lebur ya. Ialah suhu apabila sesuatu pepejar bertukar menjadi cair. Contohnya apabila margarin dipanaskan dan apabila aiskrim mencair. Dah makan pagi kan semua kan? Okey. Ke ada yang belum breakfast? Okey. Takat lebur bagi setiap bahan adalah berbeza-beza. Okey, ni tadi awak buat air panas. Betul? Takat didih. Ialah suhu apabila sesuatu cecair bertukar kepada gas. Contoh apabila air dipanaskan, air akan mendidih dan bertukar menjadi gas. Air bentuk cecair
dipanaskan jadi wap dan bertukar keadaan. Cecair bertukar keadaan menjadi wap. Itu adalah takat didih. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Okey, contoh cikgu nak tanya. Sekiranya air yang kita panaskan itu, kita letak garam. Faham? Adakah takat didih itu 100 darjah Celsius? Siapa nak jawab? Jawab ah. Radi? Oh, Radi. Okey, sekiranya air yang kita panas, kita letak garam. Adakah takat didih 100 darjah Celsius? Bagi idea. Ya. Lain ke? Yes, lain. Siapa jawab ya? Haris, kenapa lain? Siapa boleh jawab? Okey, sebenarnya takat didih air tulen adalah 100 darjah Celsius. Sekiranya ada bahan tambah lain, contohnya garam kita letak, takat didih tidak menjadi lagi 100 darjah Celsius. Maybe atau mungkin akan jadi 120, lebih tinggi lagi takat didih dia. Okey? Sebab dah campur bahan lain. Okey, itu saja. Okey. Saja setakat takat didih lah. Okey, keterlarutan. Bukan habis lagi. Keterlarutan 921, 945 cikgu betul lah. Okey, keterlarutan adalah kebolehan melarut sesuatu bahan di dalam pelarut yang menghasilkan larutan. Maksudnya, kamu letak air Milo tadi, kamu letak Milo, letak susu, kamu pun kacau. Kebolehan Milo dan susu itu melarut sehingga menjadikan air Milo yang sedap. Itu maksudnya keterlarutan adalah kebolehan melarut. Kebolehan melarut. Okey. Contoh susu boleh melarut dalam air teh. Okey. Okey, 3 keadaan jirim. Okey, jirim kita tahu tadi mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Betul? Okey, sekarang cikgu nak pergi sikit lagi 3 keadaan jirim. Di mana keadaan ni sebenarnya awak dah tengok dah dalam kehidupan kita dah. Okey. 3 keadaan jirim. Dalam buku teks awak, 3 keadaan jirim pun ada muka surat 145. Okey, boleh rujuk muka surat buku teks 145. Di mana dalam 3 keadaan jirim, apa 3 keadaan? Sebelum cikgu bagi tahu, cikgu nak tanya, siapa dah buka dah? 3 keadaan jirim. Apakah keadaan jirim yang awak tahu? Muka surat 145. Buka belaka dah? Haris boleh bagi tahu 3 keadaan jirim? Pekerja. Okey, yes. Lagi? Cecair. Cecair. Yes. Okey, good. Okey, maksudnya Yes. wujudlah. Cikgu nak tahu je wujud ke tak sebab awak off camera kan. Tiba-tiba cikgu cakap seorang awak lari pula. Susah lah gitu. Okey, 3 keadaan jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus yang dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Sebenarnya jirim ni kita dah nampak dia. Ada tak kita nampak satu benda yang keras? Okey, ni macam mouse ni keadaan pepejal. Tapi kita tak tahu jirim ni macam mana rupa dia. Kita nampak mouse saja. Okey, jadi kita beranggapan jirim ni berbentuk bulat, molekul yang sangat-sangat kecil. Okey, kalau pepejal, jarak antara molekul pada molekul, jarak antara molekul yang bulat tu sangat padat. Jadi ia memberi tiada ruang sehingga membentuk pepejal. Macam itulah. Okey, jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Apa perkaitan ni anak panah bulat gini? Okey, nanti awak akan lebih faham. Okey, zarah-zarah jirim sentiasa bergerak secara rawak. Okey, tu nak tunjuk gambar ni. Bergerak secara rawak. Okey, zarah-zarah jirim ni. Teori, dalam keadaan jirim, awak mesti mengetahui teori kinetik jirim. Sangat penting. Dalam exam pun dia akan tanya macam mana teori kinetik jirim.
Okey, kemungkinan sekolah buka pun, kalau buka akhir tahun pun awak terus periksa akhir tahun. Sebab tu cikgu tak akan dah ulang topik. Siapa yang mengikuti kelas belajarlah. Siapa tak mengikuti kelas, dia kena cuba berusaha lah. Okey. Kat rumah pun boleh tengok e-didik. Tengok tak e-didik? Tengok tak? Join tak? Okey, teori kinetik jirim menerangkan bahawa jirim terdiri pada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang sentiasa bergerak pada semua arah. Diskrit bermaksud berasingan. Zarah-zarah jirim yang kecil dipanggil atom. Ni atom ni awak akan belajar pula sains tiap-tiap part pula. Tiap-tiap satu hanya mengenali apa itu jirim, atom macam tu je. Okey. Atom merupakan unit asas bagi jirim. Atom unit asas bagi jirim. 3 keadaan jirim. Kita pergi macam mana 3 keadaan jirim? Okey, awak nampak dah apa yang cikgu tunjuk tu gambar apa? Ais mencair, betul? Okey, ais mencair ada 3 keadaan. Ais ia berbentuk pepejal, nampak? Okey, lama kelamaan ais itu mencair, akan menjadi bentuk cecair. Cecair. Okey, lepas tu bentuk cecair awak masuk dalam ceret, panaskan, dia akan berubah menjadi meruap, betul? Gas. Gas. Betul kata? Yes. Yes, betul. So kat sini ada 3 keadaan di mana keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, ini contohlah yang paling mudah. Okey. Air merupakan unsur istimewa kerana boleh wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Ada juga benda, okay, awak apa ni orang kata silentkan speaker. Ada juga benda yang tidak boleh, orang kata tidak memberi 3 keadaan. Hanya dalam bentuk bentuk pepejal terus kepada gas. Tidak ada dalam keadaan cecair. Siapa boleh jawab? Contoh. Okey. Air wujud 3 keadaan. Okey. Okey, perbezaan antara pepejal, cecair dan gas. Cuba perhatikan apakah perbezaan antara ketiga-tiga ini. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 147. Dalam slide cikgu ni sifat. Contohnya pepejal, cecair, gas. Kita perhatikan. Contoh dari segi jisim. Pepejal tetap. Maksudnya satu benda tu dia kedudukan dia sangat rapat. Maksudnya pepejal boleh tak bentuk mouse cikgu ni berubah menjadi bentuk bulat pula? Tak boleh kan? Boleh. Tak. Jadi bentuk dia adalah jisim dia tetap. Cecair, jisim kalau kita letak dalam bekas, kita timbang pun tetap sama, tetap. Tetapi gas tidak tetap sebab kita tak tahu gas ni kalau kita letak satu bekas dia mesti ada gas kat dalam. Tapi kita tak tahu gas ni bergerak macam mana sebab tak nampak warna, tak tahu dia bergerak bebas. Jadi jisim tidak tetap. Cecair letak dalam bekas dia tak berubah. Kita timbang sama je. Pepejal kita timbang sama je. Tapi gas kita nak timbang macam mana? Kita tak tahu, kita tak nampak kita letak dalam bekas. Oh, dalam bekas ada gas ni. Nak timbang guna ada gas? Tak ada. Kita tak boleh nak timbang sebab jisim dia tidak tetap. Okey, bentuk. Bentuk kalau pepejal tetap. Kalau cecair contoh dalam jar ada air. Awak pun nak tuang air ke dalam cawan. Adakah air itu berbentuk jar tadi? Tidak kan? Ia berubah mengikut bekas, betul? Jadi contoh kalau air daripada jar awak tuang ke dalam besen. Adakah air itu dalam rupa dia dalam bentuk jar lagi? Tidak kan? Jadi cecair berubah mengikut bentuk bekas yang diisi. Faham tak ni? Okey. Gas mengikut bentuk bekas yang diisi. Tetapi kalau pepejal, kita letak dia dalam bekas macam ni. Lepas tu kita ambil benda ni, kita letak dalam kotak balik. Dia berubah tak bentuk? Tidak kan? Okey. So tetap. Kebolehmanfaatan. Apa maksud kebolehmanfaatan? Kan cikgu cerita molekul yang tadi gambar tu kan. Kalau bentuk pepejal, kedudukan dia sangat rapat.
Jadi tak boleh dimampatkan. Okey, contoh. Maksud mampat ni awak letak satu pasir lah, pasir. Pasir pepejal kan. Awak letak dalam picagari tu. Boleh tak awak tekan omboh tu ke dalam? Kalau tak boleh kan? Tetapi kalau cecair still lagi boleh sikit kan? Betul tak? Okey, tapi dalam omboh tu sekiranya awak tarik itu dia ada udara kan? Awak boleh tak tekan dengan mudah? Boleh kan? Sebab udara dia keadaan molekul dia sangat bebas. Jadi dia banyak ruang udara. Boleh dimampatkan. Tapi kalau pepejal, tidak. Jarak antara zarah. Zarah tu macam mana cikgu? Yang cikgu kata bulat-bulat tu. Sangat diskret. Maksudnya kalau pepejal, kedudukan dia sangat rapat. Kalau cecair, dia ada ruang antara zarah ni berdekatan. Kalau gas, ruang antara dia ni berjauhan antara satu sama lain. So, antara zarah-zarah ini kalau pepejal bergetar pada kedudukan setempat lah. Sebab itu ia mempunyai bentuk yang sama. Pepejal ni zarah-zarah ni duduk setempat je. Dia tidak berubah bentuk sama. Tetapi kalau air, dia kedudukan dia berdekatan. Jadi contohnya air dalam jug itu dituang dalam bekas yang lepeh akan mengikut bekas lepeh sebab ia ada antara ruang antara zarah-zarah. So dia boleh merubah bentuk. Tetapi kalau gas lebih lagi boleh merubah bentuk. Okey. Ruang kecil, sederhana, besar. Itu maksudnya pergerakan zarah bergetar pada kedudukan setempat. Bergerak bebas antara satu sama lain. Bergerak secara rawat dan sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Okey, daya antara... Okey, sekejap. Tadi, dah habis lagi. Okey, daya tarikan antara zarah. Maksudnya di sini, zarah-zarah yang kedudukan antaranya, dia mempunyai satu daya tarikan. Di mana kalau pepejal, daya tarikan antaranya kuat. Kalau cecair berdekatan, daya antara dia kurang kuat lah. Kalau gas, daya tarikan dia sangat lemah. Sebab tu ia boleh lagi bergerak. Daya tarikan antara zarah. Biasa perbezaan ini, dia akan tanya perbezaan-perbezaan. Nyatakan 3 perbezaan antara 3 keadaan jirim. Jadi awak kena nyatakan dari segi jisim ke, bentuk ke, ruang antara zarah ke atau pergerakan zarah. Okey, faham setakat ni? Ada nak tanya boleh raise hand ataupun boleh direct tanya. Okey. Wujud ke? Ada belaka kan? Okey, kadar resapan. Okey, faham, bagus. Kadar resapan antara 3 keadaan jirim. Okey, kalau buku teks, kadar resapan, awak boleh rujuk eksperimen 149. Sebab yang sebenarnya topik ni banyak. Ada. Okey, sebab tu cikgu nak lah dengan kamu. Eksperimen ni banyak awak kena memahami eksperimen. Contoh, kalau awak rujuk buku teks, muka surat 149. Awak kena menjalankan eksperimen kadar resapan antara zarah. Okey. Tengok buku teks eksperimen 51, 149. Kadar resapan antara zarah. Di mana hablokupon sulfat ni dia hablo serbuk berwarna biru. Ia dalam keadaan pepejal. Macam ubat gegat lah. Tahu ubat gegat kat rumah. Gitulah warna biru. Lepas tu kita letak dalam tabung uji. Hablokupon 2 dibiarkan di dalam tabung uji yang berisi gel selama beberapa hari. Gel itu berbentuk pepejal lah. Jadi apa yang berlaku? Okey, dalam tabung uji yang ditelangkupkan itu, asalnya gel tu warna putih. Gel tahu? Jelly. Jelly lah. Lepas tu kita letaklah serbuk hablokupon yang warna biru. Lepas tu kita biarkan beberapa hari. Apa akan berlaku? Warna biru, kuprum 2 sulfat dilihat merebak ke dalam gel. Semua hablo telah hilang sebab dah meresap dalam gel. Tetapi memakan masa banyak hari. Okey.
selama beberapa hari. Okey, baru memenuhi ruang. Okey, ini dalam keadaan apa? Pejal. Faham ni? Okey. Dalam keadaan cecair pula eksperimen ni, muka surat 150. Okey. 150 boleh rujuk buku teks kamu. Dalam keadaan cecair, apa yang berlaku ni? Hablo itu tadi diletakkan di dalam air. Di dalam air, hablo. Macam gesebuk. Sebuk apa yang berwarna kat rumah awak Okey, letak dalam cecair, apa yang berlaku? Okey, sebuk. Contoh apa sebut apa? Contoh awak ambil je lah sebut kopi ke. Okey, letak dalam air. Air jangan awak kacau terus, awak letak kat bahagian dasar. Apa yang berlaku kat situ? Okey, jadi kalau dalam makmal kita menggunakan hablo kupon 2 sulfat. Kalau kat rumah awak boleh menggunakan apa saja, sebut Milo ke. Okey, tapi cara awak nak letak tu, awak letak sebut dulu. Baru awak letak cecair. Kalau awak letak cecair, sebut dulu, tak nampaklah berlaku resapan. Okey, faham? Test je. Nak minum air nanti buat anak tak sebut benda Sebut Milo ke, sebut kopi ke, buat air ke mak awak ke. Okey, letak kopi dulu, letak air. Kita tengok macam mana kadar resapan berlaku. Okey, warna biru. Contoh yang ni kita guna hablo. Hablo warna biru kupon 2 sulfat dilihat tersebar seluruh air. Hal ini kerana zarah-zarah biru yang kecil telah bergerak memasuki ruang antara zarah-zarah. Kenapa? Zarah-zarah air ni kedudukan dia berdekatan. Jadi, sebuk hablo itu akan cepat meresap. Berbanding dengan pepejal tadi, kita kena tengok result tu beberapa hari sehingga barulah gel itu menjadi warna biru keseluruhan. Tapi kalau dalam keadaan cecair kita letak, hanya beberapa minit keseluruhan itu akan menjadi biru. Itu menunjukkan zarah-zarah biru yang kecil itu memasuki ruang antara zarah-zarah molekul air sebab ada ruang yang banyak. Jadi cepatlah ia meresap. Faham? Okey, ada wujud kan? Wujud kan? Takut nak wujud kan awak? Okey, ni kadar resapan dalam gas. Okey, dalam gas sebenarnya resapan ni kita menggunakan gas bromin. Gas bromin dalam makmal ni dia bahaya sikit lah. Sebab dia meruap, dia boleh kalau kita hidup ni dia bahaya kesihatan. Jadi eksperimen ni kita biasa akan buat dalam bilik kebuk asap. Maksudnya ada ruang kebuk asap tu, kalau apa-apa resapan berlaku, dia ada exhaust. Okey. Jadi ini contoh macam mana resapan dalam gas. Lagi cepat. Okey, bromin kita terlangkupkan balang gas, okey, kat atas dengan kat bawah. Sebelum kita terlangkupkan, kita buat satu penghadang antara ni, kita terlangkupkan. Lepas tu penghadang tu kita buka. Lepas tu kita akan nampak gas itu meruap dengan cepat. Lagi cepat berbanding cecair. Begitu juga kalau sesuatu bau yang busuk menusuk kalbu, bukan busuk bau yang awak rasa sangat harum bau. Contohnya awak pakai perfume ataupun bau mak awak masak kari kat dapur. Berlaku resapan yang cepat kerana udara tu antara zarah-zarah udara tu banyak ruang. Jadi bau yang masak kat dapur tu terus menusuk kalbu awak. Bau apa, masak apa, betul tak? Itu berlaku resapan. Okey, di mana satu balang gas mengandungi udara diletakkan di atas satu balang gas lain yang mengandungi bromin. Dalam makmal ni kita guna bromin. Bromin ni gas yang bahaya sikit lah. Okey, selepas penutup dialihkan, gas bromin yang berwarna perang kemerahan merebat terus. Okey, jadi hal ini menunjukkan udara mempunyai ruang kosong di antara zarah-zarah. Okey. Sembilan. Okey, sikit lagi. Okey, ini adalah orang kata muka surat boleh rujuk, muka surat 153. Okey, di mana
kesan haba kepada jirim. Okey, ni kena faham macam mana muka surat 152 dan 153. Bersama-sama kena ada buku teks. Okey. Cuba awak tengok. Okey, ni ais kan? Ais. Okey, ni ais. Okey. Ais bertukar kepada cecair. Proses apa nama dia? Membeku. Ais bertukar peleburan. Okey. Awak nampak dah arrow peleburan tu haba diserap ke atau haba dibebaskan? Haba disirap. Apa diserap? Okey. Macam mana kita nak tentukan satu keadaan tu haba diserap atau haba dibebaskan? Mudah saja tips. Satu, kita tahu pepejar kedudukan rapat-rapat, betul? Lepas tu cecair kedudukan berdekatan antara zarah, betul? Jadi untuk memecahkan kedudukan antara rapat-rapat kepada kedudukan berdekatan, haba mesti diserap. Faham? Okey, contoh cuba awak tengok keadaan cecair. Keadaan cecair air kita masuk dalam peti ais. Jadi beku semula kan? Betul? Betul. Betul tak? Okey, jadi cikgu nak faham konsep macam mana awak nak nyatakan haba diserap ataupun haba dibebaskan. Jadi keadaan cecair, molekulnya duduk berdekatan. Lepas tu cecair itu awak letak dalam peti, dia jadi ais. Jadi molekul itu duduk berdekatan, duduk jadi paling rapat. Betul? Tiada ruang antara zarah-zarah. Jadi ini bermaksud haba diserap. Okey? Jadi awak ingat satu je. Kalau molekul tu kedudukan jarak antara zarah lebih jauh, haba diserap. Oh, cikgu tersilap sebut. Tadi kalau kedudukan molekul zarah-zarah daripada berdekatan kepada lebih rapat, jadi haba dibebaskan. Okey, dia berlawan. Okey, boleh faham tak konsep tu? Cuba kita tengok. Pepejar kepada gas. Pepejar kepada gas. Ada tak melalui cecair? Pepejar kepada gas. Ada tak bahan pepejar terus kepada gas, tidak melalui cecair yang ada kat rumah awak? Apa dia? Cuba bagi contoh. Okay, contoh cikgu bagi terus awak mikir loading je. Okay, ubat gegat. Tahu ubat gegat? Ada kat rumah awak kan? Ada. Kenal tak ubat gegat? Ubat gegat ataupun apa-apa perfume toilet yang awak gantung-gantung tu. Okay. Tahu kan? Ada. Tahu. Tahu kan? Benda tu pepejar kan? Okey, pepejar kan? Okey, lama-lama kalau awak nak suruh function dia untuk mewangi ataupun menghindar daripada binatang-binatang. Jadi, benda tu dia akan meruap macam tu saja, betul? Betul? Tidak melalui cecair. Jadi, satu keadaan jirim yang tidak melalui cecair, kita panggil apa? Kita panggil apa? Pemejal wapan. Okey. Contoh pemejal wapan. Okey, air yang sejuk dalam jug tu kat luar ada titisan air. Itu kita panggil kondeksasi. Okey, ini proses dia. Okey, jadi kalau gas kepada cecair, haba gas, okey, gas keadaan zarah-zarah dia berjauhan, betul? Jadi akan bertukar kepada cecair. Contoh jug air yang sangat sejuk, kat luar tu ada titisan air, betul? Betul? Okey, jadi haba dibebaskan. Kenapa haba dibebaskan? Kerana molekul antara zarah-zarah daripada gas bertukar kepada cecair. Jadi haba dibebaskan. Jadi kedudukan dia berdekatan sebab berubah kepada cecair. Okey, contoh cecair kepada kepada gas. Contoh air yang dimasak. Okey, keadaan air yang dimasak berubah kepada wap. Okey,
di mana molekul kedudukan cecair yang dimasak itu berdekatan, berubah menjadi wat, jadi molekul akan jadi berjauhan. Jadi apa yang berlaku? Haba diserap ke dibebaskan? Haba mesti diserap kerana untuk memecahkan molekul supaya lebih berjauhan menjadi bentuk wap. Okey, faham? Boleh? Wow. Okey. Contoh cecair kepada ais. Proses yang dinamakan pembekuan. Okey, jadi macam tadi cikgu ulang lah. Okey, cecair berdekatan menjadi ais, jadi molekul akan duduk rapat-rapat, jadi haba dibebaskan. Tetapi kalau pepejal ais, dibiarkan seketika mencair, haba diserap. Jadi daripada molekul ais dalam keadaan yang duduk rapat-rapat menjadi berdekatan kepada cecair, haba diserap. Okey, itu adalah 152 ni awak boleh buat sebagai nota lah. Okey, 152, 153. Okey, cerita yang dalam carta ini ni dia lebih detail lagi muka surat 153 dalam buku teks awak tu. Okey, ni pendidihan contoh. Apabila cecair dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah. Zarah-zarah cecair menerima tenaga kinetik dan bergetar dengan lebih kuat. Itu explanation dia ada pada muka surat 153. Okey, pada takat didih, zarah-zarah cecair menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, satu daya yang perlu awak tahu dan baru, daya tarikan antara zarah. Maksudnya daya tarikan antara molekul A ke molekul B. Macam mana? Okey. Maka cecair bertukar menjadi gas. Yes. Okey, contoh proses pendidihan. Okey. Pembekuan, kita dah tadi, cecair disejukkan, kehilangan. Ni salah tulis, kehilangan tenaga dan daya tarikan antara zarah meningkat. Zarah-zarah cecair tidak dapat bergerak bebas dan bergetar setempat sahaja. Maka cecair membeku menjadi pejal. Okey, ini penerangan. Contoh proses pembekuan. Sedap makan skrim. Okey, penyejatan. Baju penyejatan basah terus meruap. Sebarang suhu berlaku. Sebab sebarang suhu kita tak tahu. Kalau suhu lebih panas, okey, kain baju akan lebih cepat kering. Kalau suhu tak berpanas, tak berapa panas sangat, kain lambat kering. Sebab tu penyejatan berlaku pada apa-apa suhu. Kalau takat didih berlaku pada 100 darjah Celsius untuk cecair air. Okey? Proses pertukaran bahan daripada cecair kepada gas. Tetapi berlaku sebarang suhu. Sebarang suhu sebab kita jemur baju, kita tengok keadaan. Kalau terlalu panas cepat kering. Okey, itu maksud dia sebarang suhu. Ikatan antara zarah terputus dan zarah-zarah terbebas ke udara sebab daripada cecair bergerak dah menjadi kepada gas meruap. Okey, ikatan terputuslah. Okey, daya tarikan antara zarah tidak kuatlah. Okey. Contoh proses penyejatan yang ada, okey, peleburan. Apabila pepejal dipanaskan, tenaga haba diserap oleh zarah. Zarah menerima tenaga kinetik dan bergetar dengan kuat. Okey, pada takat lebur, zarah-zarah menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Maka pepejal melebur dan berubah menjadi cair. Okey, ini contoh. Kondensasi, cikgu pun cerita dah tadi, kondensasi waktu pagi embun. Okey, boleh rujuk muka surat 153 ya. Okey, contoh kondensasi, pemejawapan. Okey, ni contoh boleh baca. Contoh ice cream. Ice cream tu macam cikgu cover lah. Contohnya ubat gegak. Contoh gitu lah, lebih kurang. Ni ubat gegak. Contoh proses pemejawapan. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 153 sebab sekarang pukul 9.50 dah. Okey, suhu tidak berubah semasa pendidihan.
peleburan dan pembekuan. Okay, maksudnya kat sini pada takat 100 ni suhu dia tak berubah tapi berubah pada bentuk. Suhu tidak akan meningkat sehingga semua cecair berubah menjadi gas. Okey, pada suhu 100 darjah Celsius, cecair terus berubah bentuk menjadi gas. Suhu tidak berubah. Begitu juga apabila suhu cecair diturunkan pada 0 darjah Celsius. Okey, takat beku tidak berubah. Yang berubah adalah keadaan daripada cecair menjadi ais. Okey. Jisim tidak berubah semasa perubahan fizik. Perubahan fizik merupakan keadaan bahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tiada bahan baharu terbentuk dalam zarah tidak terbentuk selain daripada memperolehi dan membebaskan tenaga. Okey, dalam perubahan fizik ni sama ada berubah dari segi haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Perubahan fizik juga boleh berbalik. Contohnya apa maksud berbalik? Contoh daripada gas boleh terus menjadi pepejal. Okey, daripada cecair boleh menjadi pepejal. Daripada pepejal boleh menjadi cecair. Itu maksudnya proses perubahan fizik adalah berbalik. Jisim tidak berubah semasa perubahan fizik. Okey, ni nak khabar jisim tidak berubah. Maksudnya ais kita timbang tidak berubah. Kalau jadi cecair kita timbang dalam keadaan yang sama, jisim tetap sama. Okey. Hanya susunan yang berubah, susunan dan pergerakan antara zarah-zarah sahaja yang berubah. Itu adalah perubahan fizik. Okey. Apabila perubahan fizik berlaku, jisim bahan turut tidak berubah. Cecair 100 gram dicairkan, 100 gram air terbentuk jika air itu dididihkan dan 100 gram juga wap air akan terhasil. Maksudnya jisim tidak berubah. Habis sini. Okey, habis kita sampai sini. Jangan left lagi. Okey, kejap. Jangan left lagi. Cikgu nak ambil pelajar semualah. Ni screen sekejap. Okey. Lepas tu sekejap wujud belaka dok lagi. Okey, boleh tak on camera sekali? On belaka, cikgu nak ambil bukti awak hadir secara Google Meet. On belaka. Okey, ada. Okey, ada belaka. Harith on camera. Okey. Damia Batisha on camera. Awak perlu tak jumpa kawan-kawan awak ni? Damia dengan Ahmad Faris Ryan on camera sekejap. Mana ni? Okey. Faris Ryan on camera. Okey, seorang lagi. Jangan left dulu deh. Tunggu cikgu suruh left baru left. Okay, seorang lagi. Fatihah Nabila tak nampak muka. Okey, good. Okey, bersedia? 1, 2, 3, print screen. Kali lagi. Kalau dijadikan. Okey, jadi faham tugas saya ni, ada siapa-siapa tak nak tanya soalan? Cikgu open. Tanya lah. Okey, setakat ni yang hadir ni dalam kelas ni cikgu nampak yang sentiasa buat tugasan dan cepat hantar tugasan. Really cikgu khabar awak lah yang join ni. Okey, antara yang sentiasa buat sokmo ni tak ada masalah, buat sokmo, buat cepat mau ikut masa. Saya terima kasih kepada Haris Rozaiman. Dia sentiasa buat kerja ni menepati waktu, buat secepatnya. Okey, tahniah. Dan Radi pun concern sampai mock dia pun concern lagi, bagus. Damia pun yang ada kat sini ni kebanyakan buat. Off lalu kamera. Jadi lepas ni cikgu nak pelajar jawab quizzes, jawab Google Form, lepas tu buat tugasan tu upload dalam GC. Bukan semestinya hari ni, ada due date dia. Boleh? Okey? Boleh. Okey, faham semua hari ni? Terima kasih kerana bagi kerjasama. Kita jumpa lagi for the next class.
Hari Selasa ke Bu? Okey, terima kasih semua dan boleh live. Assalamualaikum. Cikgu. Ah, Cikgu ada nota. ada apa-apa boleh cakap dalam grup WhatsApp ataupun PM pada cikgu tugas dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh live. Waalaikumsalam. Bye. Anu buat rekod ke? Rekod? Apa rekod?